Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur, Alhamdulillah. Macam biasalah, dah seharian berpenat lelah, di malam hari ini kita duduk sama-sama dengan keluarga, bersama orang tersayang, atau mungkin kita bersendirian. Yang paling penting kita nak cari ilmu, tak kisah daripada pagi sampailah ke malam. Kalau siang hari kita bersama dengan program Assalamualaikum, di malam hari kita ada Waalaikumsalam, Healing Journey bersama dengan Al-Quran dan juga berpaksikan kepada hadis-hadis sunnah Rasulullah SAW. Dan apa khabar semua? InsyaAllah para penonton, kita bersama seperti biasa guru kita pada kali ini merupakan pengurusi Musola Ar-Radah menemani kita. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillah. Mata macam dah ngantuk. Ya, itulah dah 11 malam kan. Iyalah, tahu sabar Ustaz. Ada cukup ada teh minum dulu Ustaz. Sambil-sambil tu kita nak ajaklah kawan-kawan kita. Ustaz, saya nak tanya Ustaz satu soalan dulu sebagai mukadimah. Kalau saya katalah Ustaz, namakan seseorang yang Ustaz dengan pantasnya, orang tu baik sangat dengan Ustaz. Dia ni pemurah, suka jamu Ustaz. Siapakah orangnya? Antaranya lah, ramai tapi antaranya. Kali. Ustaz ni. Itu yang terlintas. Ya, makan Ustaz. Makan. Baik, Alhamdulillah pada para penonton semua, adakah orang tu wujud dalam hidup anda? Orang ni baik, orang ni sentiasa jamu makan, kalau jumpa dia sanggup berkongsi, sanggup berkorban. Dan sebenarnya kita nak merujuk pada satu petikan hadis ni Ustaz. Iaitu hadis riwayat Bukhari dan Muslim, iaitu kita nak belajar daripada satu kaum ini, iaitu daripada maksudnya daripada Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW. Sesungguhnya baginda bersabda, berkata tentang kaum Ansar, orang-orang Ansar tidak dicintai mereka itu melainkan mukmin dan tidak dibenci mereka itu melainkan munafik. Sesiapa mencintai mereka, Allah mencintai mereka, dan siapa membenci mereka akan dibenci oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya-Allah. Saya Ustaz secara peribadi saya ada jumpa sendiri satu keluarga ni, satu keturunan ni memang dia susu galur ni daripada kaum Al-Ansar. Nanti saya cerita. Tapi saya nak tahu Ustaz pernah tak jumpa? Pernah jumpa. Bila, di mana, mungkin Ustaz boleh gambarkan keadaan mereka, sikap mereka? Ketika jumpa tu sekitar awal tahun 90-an lah, awal 90-an. Jumpa tu di Madinah lah. Ketika kita baru lepas berada di Mekah, kita masuk ke Madinah, kita nampak perbezaan yang ketara dari segi layanan. Walaupun di kedai yang hampir sama, menjual barang yang sama, tapi layanan di Mekah tu nampak lebih keras sikit. Kalau di Madinah tu nampak nak minta tawar mudah, senyumnya semacam. Sifat pemurah tu nampak jelas. Masya-Allah. Itu tahun 90-an. Bayangkan ketika kaum Muhajirin yang datang bermusafir zaman Nabi dulu datang ke Ansar, mereka berikan harta benda, macam-macam tanah dan sebagainya, mempersaudarakan mereka. Dan masya-Allah Ustaz, kita nak fahamkan, boleh tak kita nak tahu karakter, kita nak belajar macam mana kaum Ansar ni boleh menjadi begitu pemurah? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa man walah. Bagus juga malam-malam kita sembang pasal Ansar supaya kita tidur ni dalam bayangan Ansar. Insya-Allah. Bagaimana mereka boleh memiliki akhlak sebegitu, suatu anugerah Allah pada mereka lah. Bagaimana mereka boleh menyediakan dua perkara. Dalam Quran sebut, dalam surah Al-Hasyr disebut wallazina tabawwa'ud dar wal iman. Mereka itu menyediakan rumah dan juga iman. Kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, rumah itu disediakan kepada pemilik hati, manakala iman itu letaknya di hati. Dia tengok dia punya synchronize dia. Rumah tu saya sebut sekali lagi, rumah itu disediakan oleh mereka untuk pemilik hati, manakala iman itu letaknya di hati. Jadi oleh kerana mereka memiliki kedua-dua ini, kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, maka itulah menyebabkan mereka ni menang. Mereka ni sangat mulia. Sehingga kan disebut dalam surah Al-Hasyr tadi, wallazina tabawwa'ud dar wal iman yuhibbuna man hajara ilaihi. Mereka ni sayang sangat kepada sesiapa sahaja yang datang kepada mereka, dengan maksud orang muhajirin yang datang berhijrah ke kota Madinah. Wala yajiduna fi anfusihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Dan tidak ada dalam hati mereka itu ada perasaan untuk dapat balik, timbal balik balasan daripada apa yang mereka beri kepada mereka itu, walaupun keadaan mereka pada ketika itu khasasah, mereka sendiri pun susah. Sehingga kan ulama tafsir menyebut khasasah ni, kenapa Allah menggunakan perkataan khasasah, nak melambangkan betapa orang Ansar pada ketika itu rumah mereka kecil. Rumah mereka tak besar, tetapi kecil rumah mereka itu tidak melambangkan kekecilan hati mereka, besar hati mereka.
Mereka walaupun rumah mereka kecil, mereka susah, mereka miskin, tapi bila datang saudara daripada Muhajirin daripada Mekah ni, mereka sambut dengan hati terbuka. Sehingga kan kisah yang masyhur yang berlaku ketika Nabi SAW mempersaudarakan di antara Abdul Rahman bin Auf, seorang jutawan daripada Mekah, dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi', orang kaya juga di Madinah. Sa'ad bin Rabi' kata apa? Dia kata, wahai Abdul Rahman, aku ada harta banyak. Mari aku bagikan harta aku separuh. Untuk separuh? Aku, separuh. Oh, mengemam. Bukan ambil sikit. Ya. Separuh harta aku kau ambil, separuh tinggal pada aku. Aku ada 2 isteri. Ini cerita betul ni. Dalam hadis sahih. Aku ada 2 orang isteri. Kamu pilih daripada 2 isteri aku ni, kamu nak siapa, aku ceraikan dia. Kemudian lepas habis iddah kamu kahwin dengan dia. Masya Allah. Ada ke orang macam tu? Ada. Nak menunjukkan betapa besarnya hati mereka, jiwa mereka menyambut kedatangan para muhajirin yang dipersaudarakan oleh Nabi. Lalu, betul lah. Orang yang baik biasa bertemu dengan orang baik. Selalu bonda sebut kan? Ya, betul. Orang yang, kenapa Allah izinkan kita bertemu dengan orang baik? Kerana kita baik. Ya. Kenapa Allah izinkan kita bertemu dengan orang jahat? Barangkali kita pun J juga. Jadi, macam mana Allah takdir Allah, Nabi mempersaudarakan di antara Sa'ad bin Ar-Rabi' dengan Abdul Rahman bin Auf. Jawapan Abdul Rahman bin Auf itu menunjukkan seorang yang besar hati juga, orang yang besar jiwa dia. Orang yang dididik oleh Rasulullah. Dia kata, harta kamu yang nak bagi separuh tu tak apalah. Dia kata, barakallah fi malika wa ahlika. Kata, moga Allah berkati pada harta kamu dan juga ahli keluarga kamu, isteri kamu, Allah berkati. Tak perlu, aku tak nak harta tu. Dalluni ala sud, kata. Tunjukkan aku jalan ke pasar je. Aku minta tunjuk jalan ke pasar, aku nak berniaga je. Aku tak nak harta orang, aku tak nak kahwin dengan isteri orang. Aku nak ikhtiar sendiri, nak cari jalan ke pasar. Jadi ini menunjukkan satu betapa hebatnya, mulianya orang Ansar, yang mana mereka ni tak kenal pun. Baru hari itu diperkenalkan, tiba-tiba jiwa mereka jadi sangat besar. Contoh yang paling hebat ialah apabila ada seorang sahabat Nabi namanya Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari, dia terkenal dengan gelaran sahib ikramud duyuf. Pemilik orang yang paling kuat, orang yang paling banyak, yang paling memuliakan tetamu. Kenapa? Ketika Nabi bergerak daripada Quba, 3 hari Nabi berada di Quba, ada kata seminggu, ada kata lebih lagi. Selepas 3 hari Nabi bergerak ke Madinah. Madinah pada ketika itu adalah Masjid Nabawi sekarang lah. Perjalanan Nabi itu sampai di kota Madinah pada ketika itu, Nabi berjalan di lorong-lorong di Madinah. Seorang pegang tali unta Nabi, 2 orang pegang tali unta Nabi sebab nak heret ke rumah masing-masing. Nak ceritanya orang Ansar ni macam tu. Mereka ni ada 2 golongan, Aus dan Hazraj. Sangat memuliakan tamu. Jadi Nabi kata apa lepaskan tali itu. Kenapa? Fa innaha ma'murah. Kerana unta aku ni dia ikut perintah Allah. Dia akan berhenti di mana tempat yang nak berhenti. Lalu berjalanlah unta Nabi dengan Nabi di lorong-lorong Madinah. Akhirnya berhenti di rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Di situlah Abu Ayyub Al-Ansari mula tarik ke rumah, letak di rumah 2 tingkat rumahnya tu. Cerita tu panjanglah, nanti boleh kita sambung lepas ni kot. Subhanallah, berkenaan dengan memberi pada orang. Tadi kita dah tanya sejauh mana para penonton sanggup memberi. Setakat alat-alip, setakat makan jamu-jamu makan bolehlah. Memberi cinta ataupun berkongsi kasih tak bolehlah Ustaz. Ini untuk perempuan lah. Mungkin nak berkongsi harta tu kena fikir. Saya pun cakap mungkin taklah, tak semudah itulah nak berkongsi, nak bagi harta kita susah payah kan. Bukan mudah Ustaz ya, sebab yalah kita susah payah dapat. Tapi Ustaz, memberi tu orang berpesan jangan sampai merosakkan diri. Apa limit dia, apakah tahap-tahap yang boleh memberi tapi jangan sampai merosakkan diri? Sebelum saya jawab tu, cuba kita lihat sambungan cerita tadi. Sila. Bila Abu Ayyub Al-Ansari mengajak Rasulullah ke rumah beliau, rumah dia 2 tingkat. Jadi dia minta Rasulullah duduk kat atas. Rasulullah kata, tak apalah, biar aku duduk kat bawah. Sebab kalau duduk kat bawah senang, orang datang nak jumpa aku. Sebab bagi mereka pada ketika itu letak tetamu di atas satu kemuliaan. Sebab tinggi duduk dia. Jadi Rasulullah kata, tak apalah, tak apa. Abu Ayyub, ya Rasulullah duduk atas lah. Akhirnya Rasulullah berkekah duduk kat bawah. Akhirnya Abu Ayyub duduk di atas. Ditakdirkan Allah SWT, di cerita yang cukup masyhur. Satu malam tu, balang air tumpah. Macam air TO kita nak tumpah. Air kosong. Tingkat ada? Tingkat atas, tingkat bawah? Tingkat atas. Jadi tumpah balang. Rumah Arab pada ketika itu, kalau kita tahu, dibuat daripada jerami menantai lah. Jadi air itu boleh menitis ke bawah. Bila air itu tumpah daripada balang, lalu Abu Ayyub Al-Ansari ini dengan isteri dia, sekeluarga dia lap.
tak cukup kain, tak kering-kering. Jadi dia risau menitip Rasulullah di bawah. Lalu dia minta, dia merayu Rasulullah, tolonglah duduk ke atas. Akhirnya Rasulullah duduk ke atas. Yang tunjuknya di sini, satu watak yang luar biasa mereka yang wajar kita contohi ialah beri keutamaan kepada tetamu kita sehingga mereka rasa selesa duduk. Dimuliakan rasa dalam tempoh 3 hari sekurang-kurangnya kita layan betul-betul. Dan tentulah bab kata Talib tadi, ada hak dia. Jangan sampai memudaratkan. Sebab itulah kitab Syed Sabiq, Fiqh Sunnah disebut. Kita nak derma, nak infak, nak sedekah, jangan sampai memudaratkan kita dan keluarga kita. Contoh kalau kita beri duit kita tak ada. Beri tanah kita tak ada. Beri rumah kita tak ada. Jangan sampai tahap memudaratkan kita dan juga zuriat ahli keluarga kita. Namun, apa yang kita lihat hari ini bukan memudaratkan. Kita simpan harta kita sampai memudaratkan kita. Itu betul. Itu kedekut sangat. Itu sikit pun nak belanja teh tarik pun berkira. Ni kalau aku bayar RM2.5 teh tarik ni. Esok boleh minum lagi kalau aku tak belanja. Jadi terlalu berkira itu yang sebenarnya yang menjadi yang merosakkan kita sebenarnya. Bukan terlalu pemurah tu yang merosakkan, terlalu kikir tu yang merosakkan. Ya, itu yang berbahaya sebenarnya. Betul, sangat bahaya. Sangat bahaya, masya-Allah. Dan Ustaz, kalau kata kita nak memberi, contohlah kan nak bantu. Kena pula orang yang minta bantuan ni orang yang pernah mungkin menikam daripada belakang, menyakitkan hati, pernah mengata kita belakang-belakang, dengar pula kata kita kan. Datang, Lip, pinjam dulu 100. Lepas tu kita macam, kau itu kutuk aku kan. Sekarang kau nak 100 pula. Contoh, bercakap dalam hati. Dah terantuk pun, teradah. Yelah, Ustaz, kita manusia biasa. Kita nak mengambil pengertian daripada bagaimana kaum Ansar memberi tanpa balas, memberi tanpa banyak persoalan sebab ini adalah perintah Rasulullah SAW. Hari ini kita nak belajar semua malam hari ini. Bagaimana cara kita nak memberi pada orang-orang yang pernah dulu melukakan hati kita. Baik. Bagi orang biasa menolong orang. Dia tolong sampai dia tak ingat banyak pertolongan yang dia beri pada orang. Sampai orang lain sebut, engkau ni banyak betul keluar duit untuk orang. Oh ya ke? Baru perasan. Dia orang yang macam ni sampai satu tahap dia mengundang pintu-pintu orang masuk pada dia, maknanya sampaikan musuhnya pun ambil kesempatan maksudnya dia ni baik. Tapi percayalah kita ni biasanya ialah satu kelebihan ada kepada umat Nabi kita Muhammad SAW ni, orang beriman ni ialah satu sifat Nabi yang lekat pada kita, iaitu bijaksana. Ada waktunya yang kita nampak kalau kita bantu dia, kita dah pernah bantu dia, dengan bantuan tu dia kita panggil apa? Jadi macam bumerang lah. Dia patah balik kena pada kita. Oh, masya-Allah. Jadi kalau betul kita tahu orang ini memang kalau kita bantu dia, bantuan yang kita beri merosakkan kita balik, maka kita perlu ajar dia sekali-sekala. Ajar dia sekali-sekala? Ajar maksudnya apa? Aku dah tolong dulu. Hari ini mungkin kau perlu minta tolong orang lain pula. Sebab aku ni perlu banyak lagi benda yang nak kena buat. Bukan kita menipu tak, kita bercakap secara ikhlas. Namun ada juga orang yang memang kali pertama yang bersikap begitu, dulu dia musuh kita, contoh dia buat jahat pada kita. Tapi memang dia perlukan bantuan kita pada saat itu. Ini cerita ni mungkin orang yang dah pernah beberapa kali kena tipu ni. Dah kena scam beberapa kali ni. Ni yang kali pertama minta tolong pada kita. Dia dulu duk kutuk kita belakang, duk hina kita macam-macam. Mungkin pada ketika itu Allah hadirkan dia bertemu dengan kita dengan tujuan apa? Supaya dengan bantuan kecil daripada kita itu mengubah hidup dia. Mungkin kita balik ambil, tak apalah, aku tahu kau susah, ambillah ni nak banyak mana, kita bagi dan jangan sekadar bagi saja, bagi dengan doa, mudah-mudahan dengan pemberian aku, pertolongan aku ini esok dia berubah. InsyaAllah. Tapi dia beza dengan tadi. Yang tadi itu lepas scam. Satu ketika kita kena ajar juga supaya dia tahu erti bersyukur, erti berterima kasih. Yang berterima kasih satu, jangan terlalu mudah ambil kesempatan kan. Bila meminjam tu mudah sangat. Tapi scammer ni kita boleh kenal kan. Dia berulang dia buat kerja tu. Dan kita kena bijak lah macam saya kata, kena bijaksana. Kita boleh bezakanlah. Kadang anak-anak ni risau. Mak ni, cuba tengok ayah. Ayah tu asal orang datang je bantu. Contoh. Macam kena je kan. Contoh kita cakap, ayah tu asal boleh je kan. Asal orang tu minta tolong je percayalah apa kan. Anak sendiri tak percaya. Saya pun nak kena gitu. Anak ada sebut. Anak ada cakap macam tu. Baba ni asyik jumpa kawan belanja makan. Kalau kawan belanja makan.
Habis tu? Tak habis ke duit. InsyaAllah jamu. Tapi ayat saya mana qasad sadaqatun mimma Nabi sebutkan tak akan kurang harta kita dengan memberi. Takkan InsyaAllah. Dan antara sedekah paling pantas dapat manfaat dia adalah menjamu orang makan. Betul Ustaz? Masya-Allah luar biasa. Tak apa. Kalau jamu makan tu tak ada mengapa sangatlah. Ini kejap simpanan pun habis sampai memudaratkan. sampai memudaratkan Kata keluarga. Syed Sabit kata hukum dia haram sampai memudaratkan diri kita. Kita nak bagi makan anak tak ada, nak beli baju anak isteri tak ada. Itu memudaratkan, itu haram hukum dia kata Syed Sabit. Betul, almarhum. baik. Dan alhamdulillah anak-anak kadang tegur tu dia sayang kan. Sebab dia pun mengirim duit ke ayah, ayah habis dah duit. Aku tolong orang. Bagus hari kita tolong, tapi jumpa pesan-pesan untuk diri kita semua. Dan kita akan bereaksi kembali lagi lepas ini insya-Allah. Kita nak belajar lagi apakah akhlak yang baik yang mungkin kita boleh pelajari daripada kaum Al-Ansar ini insya-Allah. Berehat seketika. Subhanallah, sesungguhnya saya kira saya tidak keseorangan. Kadang-kadang berfikir duduk nak buat baik, kadang nanti orang ambil kesempatan. Lepas tu nak buat baik pula pada orang ni dulu dia pernah menghina saya masa kecil-kecil, kadang-kadang sakit hati, malah nak layan, malah nak campur. Contoh saya kan. Tapi saya pula bila kita makin besar berkawan dengan ustaz, belajar dengan ustaz, orang lain semua, bahawasanya kebaikan ni kita tak boleh henti buat sebab yang bernilai tu di sisi Allah. Cuma kita nak ada satu motivasi lah, inspirasi macam mana nak buat kebaikan tu, apa ganjaran di sisi Allah. Baik. Kalau berdasarkan cerita yang kita sembang daripada awal tadi, satu sifat mulia yang ada pada Ansar ialah ithar dalam istilah agama. Isar. Ithar. Itu panjang. Ithar. Ithar ni memberi maksud mengutamakan orang lain berbanding diri kita. Contoh paling mudah. Saya nak makan kodok depan ni dengan kerupuk, sedap betul gayanya. Tengok dulu Ustaz. Tengok tu rasa sedap. Dulu. Nak makan. Tapi saat yang sama ada orang lain perlu. Contohnya Talib tak makan daripada pagi. Allah. Contoh. Jadi saya utamakan Talib makanlah habislah. Walaupun Ustaz lapar. Walaupun saya sebenarnya tak makan daripada semalam. Contoh. Allah kesian Ustaz. Jadi memberi keutamaan kepada orang lain itu satu sifat mulia yang patut kita contohi. Yang inilah yang kita kena terap dalam diri kita, kena latih. Sampai satu masa kita dah tak rasa apa-apa dah dengan buat tu. Rasa senang lenang kata. Dah jadi rutin. Dah jadi rutin. Kalau kita makan nampak orang lain nak makan, nak senduk nasi dulu biar tak senduk. Ataupun kita sendukkan untuk dia. Itu isar lah tu namanya. Isar dalam perkara-perkara perkara-perkara duniawi sunat. Maknanya makan, berbaris dekat bank dan sebagainya itu sunat. Tetapi isar dalam perkara ukhrawi. Contoh kita nak untuk solat, berbaris. Kita patutnya dapat soh pertama, tiba-tiba kita bagi orang, ke depan, saya duduk belakang. Sedangkan kita sepatut ke depan, kita datang dulu. Itu tak boleh, makruh hukum dia kata. Oh makruh, walaupun tapi saya tengok dia tu macam orang yang agak berusia, saya muliakan dia, guru saya suruh dia ke depan, boleh Ustaz? Ya, sepatut okey. Itu cerita lain, itu orang-orang yang ada kemuliaan. Bagi orang biasa macam kita. Kita dah dapat tempat depan sekali tu payah nak kena datang awal. Tiba-tiba ada orang datang lewat, kita bagi peluang pada dia untuk ke depan ataupun kita start selit. Kita nak duduk saf kedua, ketiga. Itu sepatutnya kita utamakan diri kita dalam bab tu. Bab ukhrawi, ibadah kita dahulukan, utamakan ya. Jangan lambat-lambatkanlah. Jangan lambat-lambat. Masya-Allah. Baik Ustaz, contohlah kan bab kebaikan ni, kita nak buat kebaikan ni supaya hati kita tak berbolak-balik. Kita nak buat, tiba-tiba ada orang kata kau betul ke kau ni buat baik ni berpada-pada kan. Jadi kadang kita nak buat baik tapi rasa macam tengah fikir, betul ke aku buat ni? Macam mana Ustaz? Adakah kebaikan tu tak payah fikir? Buat je. Berfikir terlalu jauh, terlalu dalam pun susah juga. Tak buat-buat juga. Tak fikir langsung tak boleh juga. Macam kita tak ada fikir langsung ni orang ke apa ni kan. Kena fikir. Tapi fikir tu fikiran yang bersih, jernih, yang baik. InsyaAllah akan terhasil daripada pemikiran yang baik tu baik. Tapi kalau kita fikir terlalu dalam ni akhirnya bisikan syaitan datang. Kau ni nak menghabiskan duit tu. Nanti kau belanja dia apa semua duit. Jadi bila terlalu mendalam fikirnya, kau belanja kan habis duit kan, karang akhirnya karanglah kita nak tolong orang tak tahu bila. Yalah kebaikan ni sesungguhnya Ustaz betulkan saya ada satu hadis bahawasanya kalau katalah besok tu kiamat di tangan kita ada benih, tanam. Maksudnya bersegerakanlah buat kebaikan tu, jangan bertanggung-tanggung. Tapi atas kemampuan lah Ustaz. Benda kalau kita tak mampu kita janganlah. Ukur baju di badan sendiri. Betul, masya-Allah. Buat kebaikan pun kena ada ukur baju. Baik, insya-Allah alhamdulillah Ustaz. Jadi syukur kita dah berbicara tentang satu perkara yang sangat baik. Mudah-mudahan dapat beri pengajaran pada kita semua. Mudah-mudahan kita nak buat baik pun kena berfikir buat baik berpada
pada buat jahat jangan sekali. Masya-Allah. Daripada anda semua yang sedang menonton, barangkali ada hari ni mungkin kalau duduk-duduk saya teringat ada jiran-jiran saya dulu Ustaz masa saya kecil-kecil misalkan. Dia ni tak senang mana, anak pun ramai tapi dia suka jamu saya makan. Sebab masa tu saya susah. Itu yang membesar dengan pemberian dia lah. Saya ingat dia sampai sekarang. Saya ingat rupa dia, saya ingat saya panggil dia Umi. Dan ada orang ada lagi. Wallah, saya rasa tak ada dah. Jadi mungkin ada orang baik pernah hidup dalam kehidupan anda. Kita boleh sama-sama hadiahkan Al-Fatihah buat mereka. Dan alhamdulillah Ustaz, mari kita akhiri sesi kita dengan bacaan doa. Mudah-mudahan Allah pilih kita untuk mencontohi akhlak orang Al-Ansar ni insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami sebaik Ansar, ya Allah. Jadikanlah kami insan yang sentiasa mencontohi akhlak yang ditunjukkan oleh Ansar. Amin. Dan lekatkanlah perkara-perkara, amalan-amalan yang baik, sikap-sikap yang baik yang ada pada Ansar pada diri kami, ya Allah. Terutamanya kami isar kepada orang lain dalam melakukan setiap pekerjaan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunlah dosa kami, dosa ibu ayah kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami, dosa jiran-jiran kami, ya Allah. Satukanlah kami, ya Allah, di akhirat esok di syurga-Mu, ya Allah, ya Rahman, ya Arhamar Rahimin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin amin. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Dan sebelum kita nak melaburkan tirai kita malam ni, saya nak bagi homework sikitlah. Kerja rumah yang di malam hari ni, pada siapa yang nak tahu apakah sifat orang yang tidak akan dijilat oleh api neraka, ada 4. Hayyin, lain, sahal dan qarib. Jadi buat homework, apakah maksud dia? Ada siap rumah kita kongsikan tempat lain Ustaz. Baik, kita berehat dulu, insya-Allah laburkan tirai malam ni. Jumpa besok dalam surah Assalamualaikum. Ada sikit rumah kita jumpa lagi. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Masya-Allah.